Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang hadir pada perjumpaan kali ini, iaitu pada perjumpaan kali kelima. Selamat sejahtera juga kepada Cikgu Rosida yang hadir bersama-sama kita pada pagi ini untuk perjumpaan kali ini, dan harap semua pelajar sudah bersedialah. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah gadget. Sekejap. Okey, perjumpaan Cadet Polis kali silap dekat sini, sepatutnya yang kelima sudah, maksudnya ini yang terakhir untuk perjumpaan di atas talian bersama dengan saya. Okey, tajuk yang kita akan kongsikan pada hari ini adalah tentang gadget. Jadi kita akan berkenalan dengan apa yang dimaksudkan dengan gadget. Seperti yang kamu tahu sebelum ni, perkataan gadget hanya digunakan untuk gadget seperti handphone sahaja. Tapi ini adalah untuk tujuan perkhemahan. Okey, gadget-gadget perkhemahan iaitu peralatan ataupun mana-mana bahan yang dibuat untuk keselesaan sepanjang masa perkhemahan. Juga walaupun bukan masa perkhemahan, gadget juga boleh digunakan untuk meneruskan kehidupan kita sekiranya kita berada di dalam hutan. Buat gadget-gadget yang diperlukan sahaja di peringkat awal semasa perkhemahan. Biasanya perkhemahan akan diadakan selama 3 hari. Okey, jadi masa 3 hari tu kamu akan perlukan beberapa alat lah. Tapi kamu tidak boleh, tidak digalakkan untuk membawa peralatan tersebut dari rumah kecuali yang hanya yang perlu sahaja. Yang gadget ini kamu akan buat masa dekat tapak perkhemahan itu sendiri. Mengenal gadget perkhemahan, lazimnya gadget ialah alat yang dibuat atau didirikan semasa perkhemahan daripada bahan sekitar perkhemahan. Bahan sekitar perkhemahan maksudnya yang ada di tapak perkhemahan kamu lah, yang kamu jumpa, bukan yang kamu bawa dari rumah. Itu tidak boleh digelar sebagai gadget. Yang kita jumpa dan kita gunakan sebagai alat untuk kita meneruskan kehidupan masa perkhemahan tu, kehidupan masa perkhemahan, meneruskan kelangsungan hidup kita dekat tapak perkhemahan, maka itu digelar sebagai gadget. Kedudukan gadget, samping itu bukan sahaja alat tu saja, kedudukan gadget pun ada juga. Maksudnya setiap gadget itu ada kedudukannya sendiri, bukannya sesuka hati kita letak alat itu nak letak kat mana, tidak. Aktiviti membuat gadget merupakan pertandingan semasa perkhemahan. Okey, semangat pertandingan yang sihat dapat melahirkan idea yang baru. Ini adalah kepentingannya kalau kita membuat gadget lah. Kalau sesuatu perkhemahan biasanya kita dibahagikan kepada kumpulan. Sekejap. Kita sambung semula. Okey, antara kepentingannya adalah kita dapat mewujudkan semangat pertandingan yang sihat. Maksudnya bila kita ada kumpulan tadi, kita akan mengadakan pertandingan
contohnya pertandingan membuat gadget, dapat melahirkan idea-idea yang baru. Idea yang baru itu tadi maksudnya bila kita tengah berada di tapak perkhemahan, kita perlukan sesuatu yang baru, jadi kita akan memerlukan alat-alat yang kita cipta sendiri di tempat tapak perkhemahan itu. Jadi kan ada ramai yang terlibat dalam perkhemahan, itulah yang dimaksudkan dengan melahirkan idea-idea yang baru daripada pelbagai kumpulan. Okay? Meningkatkan kualiti perkhemahan. Tujuan kita membuat gadget adalah untuk meningkatkan taraf penghidupan di kem seperti kebersihan, kemudahan dan keselesaan. Ini bermaksud bukan sahaja kita perlu mendirikan kemah. Dekat kemah itu juga perlu mempunyai pelbagai alat ataupun peralatan untuk kita meneruskan kehidupan kita supaya lebih selesa selama kita menjalankan tempoh perkhemahan. Rekaan gadget disamakan dengan situasi di rumah. Contohnya, situasi di rumah kita basuh pinggan, ada tempat untuk kita basuh pinggan. Jadi kita tak boleh bawa sinki dari rumah dan jadi itulah tujuan kita membuat gadget. Maka kita buatlah gadget itu daripada pokok kayu ke, ataupun kalau kamu jumpa buluh, boleh buat buluh. Boleh buat cingki itu menggunakan buluh. Hendaklah mempunyai fungsi. Ini setiap gadget yang kamu buat mesti ada fungsi. Contohnya yang saya sebutkan contoh tadi adalah untuk singki. Fungsinya untuk kita tempat kita membasuh pinggan, meletakkan pinggan supaya tidak kotor dan nampak kemaslah tempat kita melangsungkan kehidupan di kem perkhemahan. Semangat kekitaan dalam kumpulan dapat diterapkan dan dipraktikkan dalam membina gadget. Kekitaan ini maksudnya kita bekerjasama dalam memberikan idea dalam membina gadget. Itulah semangat kekitaan. Sebab pengetahuan kita kan lain-lain. Jadi dalam ramai-ramai yang ada dalam kumpulan mesti ada idea tersendiri untuk membina gadget. Bahan untuk membuat gadget merujuk kepada situasi keadaan persekitaran perkhemahan. Perkhemahan biasanya kita akan buat di tempat yang sesuai seperti selalunya di tepi sungai ataupun tepi pantai pun ada juga orang buat. Jadi ikut persekitaran itu sendiri, ikut kesesuaian lah. Okay, contohnya kalau tempat itu ada air, maka kat tepi air itu kita akan buat sesuatu gadget yang sesuai lah. Contohnya kita letak rak untuk meletakkan pinggan ataupun barang-barang untuk kita masak. Senanglah dekat tepi sungai itu kita akan basuh pinggan kat situ. Masak pun dekat-dekat arah situ juga. Diperbuat dari bahan semula jadi. Okay, semula jadi. Ranting kayu pun boleh juga. Selain daripada buluh. Pergunakan dari semua bahagian pokok. Jenis atau cara membuat gadget yang boleh dibeli, yang dibuat di rumah terlebih dahulu kemudian dibawa ke kem. Bukan maksudnya yang sudah siap tu. Kamu buat dulu dekat rumah guna bahan semula jadi, kemudian bawa ke kem. Yang dibuat di kem tetapi bahan dari rumah pun boleh juga. Yang dibuat di kem tetapi bahan dibawa dari luar kem. Yang dibuat di kem dari bahan semula jadi yang boleh didapati di kawasan kem atau yang berhampiran. Kem ni maksudnya tempat yang kita jadikan untuk kelangsungan perkhemahan lah. Jenis-jenis gadget iaitu
di kawasan pintu. Sekejap ada lagi yang masuk. Okey, tempat basuhan, tempat tinggal, pengeringan, gadget. Ini jenis-jenis gadget dekat pintu, pintu gerbang, dekat dapur, rak yang saya yang saya sebutkan tadi, tempat basuhan, tempat tinggal. Kalau kat tempat tinggal, contohnya boleh buat rak kasut. Pengeringan, kawasan pengeringan ni bukan untuk kita keringkan tu baju. Ini keringkan baju pun boleh. Kawasan pengeringan pinggan mangkuk yang kita basuh pun boleh juga. Lain-lain gadget. Okey. Gadget kawasan pintu. Gadget terletak di hadapan sekali, iaitu di pintu hadapan, dekat bahagian pagar, bahagian pintu belakang. Tiga ni boleh. Ini macam pintu gerbang lah. Biasanya kita akan anyam daun apa yang sesuai kalau kita nak buat pintu gerbang. Daun kelapa. Bahagian pagar, kalau bahagian pagar biasanya kita akan gunakan buluh. Kita susun-susun lah supaya menjadi pagar. Kenapa pagar tu penting? Supaya menunjukkan itu adalah kawasan kita. Kita dah bahagi kawasan antara kumpulan. Jadi mestilah ada pintu hadapan, pintu gerbang, ada pagar, kawasan itu menunjukkan, menandakan kawasan kita lah. Bahagian pintu belakang pun ada juga. Variasi pintu hadapan, tulis nama, sekawan dengan bahan semula jadi. Bukan tulis nama saja, tempek tak. Mesti ada hiasan juga. Guna alam semula jadi untuk kita tulis tu. Bahagian pintu yang boleh tertutup sendiri. Ini pilihan lah. Tidak semestinya ada. Pintu gerbang bukan gadget tetapi projek perintis. Bahagian pagar menandakan kawasan sempadan, suasana perkhemahan yang teratur dan kemas dan adanya kawalan keselamatan. Berjenis pagar boleh dibuat. Teknik menggunakan pokok kecil, pokok menjalar dan menggunakan batang kayu. Kawasan tempat membasuh pula. Contohnya tempat letak besen, baldi, alat pergigian, menyimpan sabun, tualah mandi. Biasanya kalau kita dekat kawasan perkhemahan memang perlukan tempat untuk basuh pinggan ni. Mesti ada satu tempat tertentu supaya bila ada satu tempat yang kita sediakan itu, biasanya kita akan dibahagikan kumpulan untuk membuat sesuatu tugasan. Jadi senanglah rakan-rakan untuk bila tahu tugasannya, dia tahu nak pergi ke mana. Gadget-gadget kawasan dapur. Dari alam semula jadi juga, rak pinggan mangkuk, dah saya sebut juga. Meja makan. Meja makan pun buat sendiri dekat kem itu. Tidak semestinya bila kita buat perkhemahan, kita tidak boleh buat sama macam di rumah. Mesti dalam mesti ada, tapi kalau ada lebih bagus. Macam mana nak buat meja makan? Kan ada barang bahan semula jadi. Gunakanlah bahan semula jadi kayu tu untuk kita susun-susun dan ikat guna tali. Kemudian dapat menghasilkan meja makan. Alatan tajam seperti pisau, parang dan kapak. Rak alatan ini mesti tersusun supaya kita senang nak cari. Kalau nak cari pisau ada tempatnya. Penyangkut cawan ataupun gelas, menyimpan kayu api, tong gas. Gadget kawasan tempat tinggal. Semua gadget yang dibuat hendaklah diatur ataupun disusun dengan baik di samping menjaga kebersihan dan kekemasan diri di kawasan perkhemahan. Gadget yang biasa dibuat di kawasan tempat perkhemahan seperti tempat kasut. Macam mana nak buat tempat kasut? Buat yang simple-simple saja, ringkas saja. Kamu pacakkan ranting kayu, letaklah
kasut kamu kat situ. Dah jadi rak kasut. Sebenarnya gadget ini adalah yang ringkas sahaja tapi mempunyai fungsi. Contohnya tadi kalau kamu pacakkan, ni contoh ni ranting, kamu pacakkan maka kamu akan letakkan kasut atas ranting ni, maka ranting kayu yang dipacak tu tadi pun boleh menjadi gadget sebab berfungsi untuk menyimpan kasut. Biasa dibuat di kawasan tempat perkhemahan seperti tempat kasut ni. Papan kenyataan, buaian pun ada, penyapu dan lain-lain. Contohnya kalau jumpa guni yang tak pakai, boleh juga guna untuk buat buaian. Gadget tempat menjemur kain. Nah, ini penting juga. Tidaklah kamu jemur kain atas kemah dan tak cantik rupanya. Mesti kita buat satu tempat khas untuk menjemur kain untuk kesemua orang. Jemur kain di satu tempat yang sama, barulah cantik tempat perkemahan tu. Bukannya satu kemah tu satu tempat masing-masing dengan tempat jemur kain di depan kemah, itu sangatlah tidak kemas. Gadget-gadget lain, tiang bendera, menara memerhati, gendang, gadget pembawa barang, pondok lalang. Penempatan gadget dalam kawasan. Penempatan ini tadi kedudukannya adalah tidak jauh dari tempat memasak, hendaklah disediakan 2 lubang iaitu lubang basah dan lubang kering sesuai dengan fungsinya. Berhampiran dapur didirikan meja dan bangku makan, gadget alatan tajam seperti kapak, gergaji parang. Ini mestilah letak tempat yang sesuai. Macam meja makan letaklah dekat dapur supaya bila kita lepas masak bolehlah terus letak barang makanan kita kat atas meja tu. Nampak kemas dan sangat bersih. Berhampiran pintu masuk didirikan gadget papan kenyataan, tempat letak buku dan sebagainya. Prinsip membuat gadget, jangan gunakan kayu atau dahan yang buruk kerana kemungkinan patah ataupun roboh. Kena tahu menilai sendirilah, jangan gunakan yang dah buruk supaya gadget yang kita cipta itu kukuh. Ikatan hendaklah betul. Gunakan bahan semula jadi. Gadget yang digunakan bukan untuk pameran, maksudnya ada fungsi. Gadget mesti kukuh, yang baik ringkas tetapi praktikal yang boleh digunakan. Mulakan dengan buat gadget yang ringkas dahulu. Fikirkan ciri-ciri keselesaan dan keselamatan gadget. Contohnya tadi kalau kamu nak pacak kayu tu, janganlah pacak dekat depan pintu. Mesti memikirkan keselesaan dan keselamatan. Gadget direka, dibuat dan diletakkan di tempat yang sesuai. Gadget ciptaan atau rekaan sendiri. Ini antara ikatan yang kamu boleh gunakan untuk menghasilkan gadget itu. Mengikat 2 batang kayu bersama. Ini kita akan gunakan ikatan silang gunting. Kemudian mengikat 3 batang. Kalau ada masa nanti kita boleh buat ni ikatan ini masa bersemuka lah. Okay. Ikatan 3 batang kayu bersama. Mengikat cara menganyamnya. Cara anyam pun sama juga, mesti belajar. Simpulan dan ikatan dalam membuat gadget. Yang ni kita tengok sekali imbas sajalah. Simpulan perlulah ketat dan kuat. Kenapa perlu ketat dan kuat tadi? Bila kita buat meja dan kerusi, takkanlah kita nak suruh orang tu duduk kemudian kerusi tu tak kukuh. Jadi itulah pentingnya kita perlu ikat dengan betul, membuat simpulan yang betul supaya gadget yang kita buat ketat dan kuat. Ikatan seraya, mengikat tiang, memberi sokongan yang kuat pada tiang telah diikat. Mengikat tiang dan juga sebagai penyambung gadget yang membentuk gadget yang bersambung-sambung itu ikatan serong. Simpul balak, simpul manuk, ni pun belum belajar lagi. Ikatan pemukat. Okey, ini pula contoh-contoh gadget yang kamu boleh hasilkan semasa
perkemahan berlangsung, iaitu yang pertama unggun api ni. Maksudnya ada ruang kat sini, kalau ada apa tu, kuali ke yang kamu bawa, letak panggang ke kat sini lah. Meja makan pelik macam ni meja makannya. Biasalah kita buat sesuatu guna alam semula jadi dengan kreativiti sendiri. Ada rupa macam ni. Bentuk lain pun boleh juga, tidak semestinya meja makan macam ni. Okey, sini boleh tempat orang duduk. Ikatan inilah yang mesti kuat tu. Ada apa tu? Ikut simpulan yang betul tadi. Ikut, kan ada simpulan banyak-banyak tadi, ada fungsi setiap simpulan tu. Ni pun sama. Okey, lubang kering. Ada fungsinya lubang kering ni. Rak pinggan, macam ni rak pinggannya. Guna buluh, kebanyakan yang guna buluh. Ni untuk keringkan pinggan. Kalau kita nak guna, senang juga nak cari. Okey, rak bawang macam ni pun paling senang lah. Ni pun boleh jadi rak bawang. Ini pun boleh jadi tempat kita letak barang lain yang sesuai. Rak beg, supaya beg kita tersusun, tidaklah beg berada dalam kemah, sebab bila sama-sama dalam kemah kita akan jadi sempit lah. Rak badi ni pun sama, yang di ranting yang dipacak saja. Kita telangkupkan baldi dah, yang ni pun dah jadi gadget. Rak alatan tajam macam ni saja. Tambah. Bolehlah letak parang kat sini. Tempat buang sampah ni, kayu ni. Kayu ni yang digelar sebagai gadget. Ini jadual bertugas. Sebab dalam kumpulan mesti ada penggiliran jadual bertugas. Pagar. Tidak macam ni pun boleh susun ikut kreativiti lah. Susun lah macam pagar yang sebenar. Pintu gerbang, ni lah yang dikatakan anyaman tadi guna apa tu, daun kelapa. Macam ni pun boleh, letaklah banner kat sini. Ataupun kamu boleh buat sendiri. Papan nama, ni nama ahli kumpulan yang ada dekat kemah tu. Papan kenyataan, apa-apa makluman kamu boleh rujuk dekat sini. Ni tujuannya kita buat gadget ni. Papan kenyataan. Okey? Jadi, selesai dah tajuk penerangan tentang tajuk gadget kita. Dan aktiviti yang seterusnya pula, kamu tonton video ni. Akhir sekali nanti saya nak berapa minit dalam 15 minit macam tu. Saya akan suruh kamu tunjukkan apa tu gadget yang kamu boleh hasilkan. Kamu cari barang semula jadi. Nanti saya terangkan lagi lah. Sekarang tengok dulu video ni. Semua boleh nampakkah video yang saya share tadi? Nampak. Okey, saya ulang semula. Perhatikan betul-betul apa aktiviti yang dibuat ni.
siapa yang terlibat ni. Kenapa buat macam ni? Tengok lagi. Tak ada perasaan tengok, cuba lagi. Apa video ni? Ni yang kamu perlu buat apa ni? Jelas video tadi? Nak saya share lagi? Cukup kan? Nampak video tadi? Nampak jelas kah? Nampak jelas video tadi Athena ada kat sini. Nampak. Ambrose. Nampak? Okey. Nampak. Bila dah jelas video tu kamu tengok tadi, sekarang cuba kamu buka dekat Google. Cuba saya share link ni dekat Telegram. Cuba buka link ni. Whiteboard fee. Cuba dulu. Harap internet kamu kuat lah. Cuba buka. Boleh tak buka? Whiteboard fee. Boleh buka? Boleh. Boleh. Lepas tu bila kamu dah buka, tolong tulis nama kamu sendiri ya. Guna nama penuh, jangan guna nama singkatan, nanti saya tak kenal. Okey. Dah boleh buka? Ada nampak soalan yang saya bagi dekat sini? Sudah dapat nampak soalan yang saya tulis dekat whiteboard ni? Ada 2 soalan kat situ. Cuba tengok soalan 1 dulu. Dah ada masuk kat sini Amanda, Ambrose, Athena, Priscilla. Kamu akan tulis sendiri dekat whiteboard kamu tu. Apa yang kamu perlu tulis dekat situ adalah jawapan kamu. Tulis kat satu whiteboard sajalah jawapan soalan 1 dengan soalan 2. Tulis kat satu whiteboard saja. Kalau ada yang terconteng tu baru masuk 1 lagi. Ramai dah masuk 4. Okey, semua dah masuk saya rasa. Kalau ada yang terconteng tu kamu boleh back kan. Kat mana nak back tu? Saya tunjuk Okey, nampak yang saya share ni? Ni ada back sini. Okey. Kalau kamu nak tulis tangan pun boleh. Tak ada masalah. Kat sini kamu draw lah. Kalau kamu tak nak tulis tangan jawapan kamu, type dekat sini, klik dekat huruf A ni, atas ni. Ada teks kat situ. Bila kamu dah klik teks itu, kemudian tekan dekat whiteboard kamu sendiri, akan keluar petak kat situ untuk kamu tulis. Boleh sekarang saya nampak dah. Tapi masih berconteng banyak ni whiteboard kamu ni. Clear dulu. Padam dulu. Baru kamu tulis jawapan kamu. Sekarang dah nampak soalan saya kat sini. Soalan nombor 1 dah nampak? Nampak.
Okey, soalan nombor 1. Video tersebut menunjukkan nilai yang patut dicontohi oleh pelajar. Walaupun nampak macam tak ada apa-apa dekat video tu tadi, sangat ringkas juga videonya, tetapi ada nilai yang patut kamu contohi kat situ. Saya tak nak kamu nyatakan nilai sahaja. Apa yang kamu perlu nyatakan, jelaskan adalah tujuan aktiviti tersebut diadakan. Kenapa kita perlu adakan, bukan macam tu soalannya. Apa perlunya orang buat aktiviti tersebut? Kenapa mereka perlu buat pelajar tu merangkak atas kayu tu tadi? Apa tujuannya? Kamu tengok baju mereka pun dah kotor-kotor semua. Itu adalah aktiviti kedek polis masa perkhemahan mereka. Ada aktiviti tersebut. Tapi di dalam tu diselitkan nilai. Jadi saya nak kamu jelaskan secara ringkas tapi idea kamu sendiri. Apa tujuan aktiviti tersebut diadakan? Kenapa aktiviti tersebut diadakan masa perkhemahan itu? Apa tujuannya mereka buat? Nak mendera pelajar ke? Okey, boleh tulis jawapan sekarang. Cuba tulis, saya tengok. Belum kita soalan 2 lagi. Soalan 1. Saya jelaskan jugalah soalan yang kedua. Soalan kedua ni ringkas sahaja. Berikan pengorbanan terbesar seorang polis. Kamu nak kaitkan dengan situasi terkini pun boleh juga. Kaitkan dengan yang sebelum terjadinya pandemik ini pun boleh juga. Yang pentingnya saya nak tahu pendapat kamu tentang apa pengorbanan terbesar seorang anggota polis. Beri 1 ataupun 2 lah. 1 pun tak ada masalah. Okey, boleh jawab sekarang. Saya tutup share ni dulu. Bagi ruang kamu jawab. Maka kamu tak boleh nampak lah apa kawan lain tu tengah type. Okey, saya bagi masa 7 minit boleh? 7 minit untuk jawab soalan tadi. Untuk kamu tengok juga kat situ. Dah ada yang ni buat jawapan. 7 minit Jangan lupa tulis soalan 1 dan soalan 2 supaya saya tahu jawapan itu adalah jawapan untuk soalan 1. Dan satu lagi adalah jawapan untuk soalan 2. Kamu kena buat 2 petak kat situ lah untuk tulis.
Kalau ada masalah untuk tulis dekat whiteboard ni, masalah lain ataupun masalah telefon ke, kamu boleh juga message saya dekat Telegram. Tulis teks dengan saya jawapan tu dekat Telegram. Dah dua pilihan lah. Kalau tak boleh dekat whiteboard ni, kamu boleh jawab manual dekat Telegram. Message saya secara personal jawapan kamu. Sekarang dah berlalu 5 minit. Dah siapkah? Saya baru tengok jawapan nombor 1. Hai Clarissa, baru masuk. Clarissa. Clarissa tak apa, sekarang kita tengah tunggu rakan-rakan untuk buat tugasan. Nanti kamu boleh buat tugasan tu luar talian lah. Sekarang kita proceed dulu.
Okey, kita akan habis jawab untuk soalan ni adalah 9.45. Maksudnya selepas 9.45 ni kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya lah. Ada 2 orang yang mesej saya beritahu line tak kuat jadi tak dapat nak type kat sini. Tak apa. Kamu type saja manual. Nanti saya akan bacakan jawapan kamu. Di akhir kelas nantilah saya bacakan. Okey, yang kat sini pun tengah loading juga jawapannya. Mungkin kamu dah jawab penuh tapi dia akan lama, mengambil masa yang lama muncul kat sini. Amanda, adakah kamu dah tulis jawapan kat sini? Dekat whiteboard? Kalau ada masalah lain, boleh jawab manual lah. Soalan saya share dekat grup. Okey, sekarang dah 9.45. Saya baca jawapan yang dah kat sini. Amanda, kamu belum tulis jawapan kah? Saya takut lain yang ni ada masalah ni. Saya baca jawapan yang ada kat sini. Jawapan nombor 1, Rahkadi adalah untuk menguji ketangkasan dan kekuatan murid. Yang kedua, jawapan yang kedua, tujuan aktiviti tersebut merupakan belajar kemahiran berkhemah. Boleh tengoklah jawapan kat sini. Kejap. Okey, kita tengok jawapan rakan kamu kat sini. Tengok menguji ketekasan dan kuatan murid. Okey. Maksudnya dari segi fizikal lah. Okey, ketangkasan dan kekuatan murid itu sendiri. Tujuan aktiviti tersebut merupakan belajar kemahiran berkhemah. Betul juga tapi kurang tepat. Sebabnya bila pas ni bekerja berpasukan, tujuan atas aktiviti adalah untuk ketahanan otot-otot. Betul juga tu dari segi fizikal. Sebenarnya jawapannya tadi adalah bila kamu tonton video tu tadi, melibatkan 2 tujuan sebenarnya. Tujuan dari segi minda iaitu menguji kekuatan minda dan juga kekuatan fizikal murid. Maksudnya kalau mereka boleh tahan untuk mengadakan aktiviti tersebut, maka mereka tak akan ada masalah kalau suatu hari nanti mereka ada cabaran di lain hari, maka mereka akan kuat untuk menghadapi apa-apa saja dugaan. Itu untuk menguatkan minda mereka lah. Dari segi fizikal pun sama juga. Biasanya kalau kita dah lakukan aktiviti tersebut, masa akan datang pun tak ada masalah untuk kita melakukan mana-mana aktiviti yang lasak ataupun aktiviti lain yang seakan-akan sama. Jadi kita akan yang semangat berpasukan pun sama juga tadi. Boleh juga sebab biasanya sebarang aktiviti memang berpasukan. Betul lah. Cuma ada satu tadi yang kurang tepat lah tapi betul juga sebab kemahiran berkhemah kat situ. Tapi dalam video itu tidak ditunjukkan. Cuma mungkin kita ambil secara general umum saja. Okey. Aktiviti yang kedua. Saya tengok lagi jawapan rakan kamu. Mengasah bakat murid. Betul juga mengasah bakat murid, mana tahu kita tahu kan.
apa murid tu memang bakat dalam merangkak kah. Okey. Yang kedua, pengorbanan seorang anggota polis adalah menjaga keamanan negara. Ini adalah jawapan secara umum. Yang saya nak adalah secara secara lebih khusus. Pengorbanan dari segi masa dengan keluarga mereka. Itu yang saya nak sebenarnya. Okey. Meningkatkan tahap disiplin. Betul, sangat betul. Betul. Mempelajari tujuan berkhemah. Ini tujuan yang kedua. Tapi soalan nombor 2 lagi belum Fresila. Okey. Yang kedua, saya ada pesan sebelum ni untuk kamu cari mana-mana yang ada di sekeliling kamu. Yang ada di sekeliling kamu yang kamu boleh buat gadget. Yang kamu boleh reka cipta gadget menggunakan bahan itu. Tapi saya tak suruhlah kamu buat gadget itu terus. Cuma saya nak kamu bagi satu bahan. Contohnya ranting kayu lah. Anggap saja ni ranting kayu. Ni yang tak nampak. Ni bunga ni. Oh, tak nampak. Kena tutup tu. Background. Ni ranting kayu contohnya. Jadi, apa kegunaan ranting kayu tu yang ada pangak ke apa dalam bahasa Melayu yang ada bentuk Y macam ni. Jadi kegunaan ranting kayu Y tu untuk apa? Kamu cakap lah letak selipar je untuk letak kasut. Letak dekat berhampiran kemah pun boleh. Okay, jadi dalam masa 5 minit. 5 minit tolong cari dekat rumah kamu yang ada bahan untuk kamu buat gadget. Bahan saja. Kita tak perlu buat gadget terus. Bahan saja dan kamu beritahu apa tujuan fungsi gadget tersebut. Okey? Sebelum kita habis 5 minit. 5 minit saja. Kemudian masing-masing akan tunjukkan kamu nak buat apa menggunakan bahan itu tadi. Okey, sekarang kalau dah ada kat depan kamu boleh tunjukkan terus. Kalau belum ada, cari sekarang dalam masa 3 minit, 4 minit macam tu saja. Dekat sekeliling kamu, dekat tepi-tepi kamu tu, dekat rumah kamu boleh juga, tepi-tepi rumah, luar rumah, berlarilah kamu. Ingat 9.55, berkumpul semula kat sini dan masing-masing tunjukkan sebelum kita tamatkan perjumpaan kita pada hari ini. Okey? Cepat. Cari mana-mana bahan semula jadi ataupun barangan terpakai pun boleh juga yang dibuang. Kenapa Clarissa keluar? Okey? Ada 4 minit lagi. Ambil lah mana-mana yang ada dekat sekeliling kamu. Tiga minit lagi.
Kalau ada barang ataupun bahan semula jadi yang kamu boleh guna untuk basuh pinggan pun boleh juga. Gosok-gosok kuali kah. Yang penting bahan semula jadi ataupun barangan terpakai tapi kamu boleh gunakan semula di tapak perkhemahan. Okey, semua dah ada bahan kamu? Boleh buka video masing-masing untuk kamu tunjukkan apa bahan yang kamu telah dapat. Boleh buka video kamu. Buka mic juga. Tunjuk. Itu yang saya Guna. dapat. Apa tu? Itu untuk minum. Tin untuk lepas tu kamu nak buat apa guna tin tu? Dipotong dan jadi cawan. Oh, bagus. Idea yang bagus. Lagi yang lain? Ya, Amra. Tunjukkan. Apa tu? Bagi tahu saya untuk kegunaan apa tu? Mic kamu tak dengar. Buka mic kamu. Untuk memanggang sesuatu dulu. Untuk memanggang sesuatu, contohnya Kodok, sausage, apa dia? kodok. Maksudnya kamu cucuk guna benda tu lah. Ya, cikgu. Bagus ya. Boleh juga pakai tu. Idea yang bernas. Kenapalah awal sangat tu keluar dia vessel yang lain tu mesti malu nak tunjuk bahan ataupun tak ada sedia bahan tu. Athena? Afi Ukail? Fresila? Athena ada tak? Ya, guna apa anggun tu? Anggun, saya gelah tu apa tu? Anggun. Anggun telur. Untuk apa? Mencegah nyamuk. Oh, untuk mencegah nyamuk tapi mencegah nyamuk fungsinya. Bolehlah. Okey, Hafi Ukal. Tapi kan kalau anggun tray telur tu tadi guna untuk letak barang yang lepas kita basuh tu pun boleh juga sebab dia akan menyerap. Jadi cepatlah kering kan? Ya. Hafi Ukal.
Hafiz, Ukail, ada tak? Priscilla? Rakan-rakan lain dah lari dah. Okey, kalau tak ada, tak apa. Tak ada masalah, jangan lari. Okey? Sebelum kita tamatkan perjumpaan kita pada hari ini, sebenarnya ada satu lagi perjumpaan kita pada minggu depan. Silap kira, betul lah tu yang saya letak mula tadi tu adalah minggu yang keempat. Ada satu lagi perjumpaan pada minggu depan. Okey? Jadi, itu saja. Sebelum kamu keluar, kita ambil gambar dulu. Okey? Semua ambil gambar sekali dengan Cikgu Rosida. Buka kamera masing-masing. Kita ambil gambar dulu. Priscilla, Hafiz. Buka kamera, tunjuk muka, cantik, manis semua. Okey. 1, 2. Okey, tak apa, Priscilla. Sekejap. Okey, 1, 2, 3. Keluar lagi. Banyak dah. Okey, terima kasih, itu saja ngam-ngam pukul 10. Terima kasih kerana dah hadir pada hari ini. Okey, nanti hadir lagi pada minggu depan. Terima kasih untuk aktiviti hari ini, untuk pelibatan kamu. Okey, itu saja, harap kamu dapatlah apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu tentang gadget dan juga tentang apa tadi, tentang kekuatan fizikal dan juga mental. Okey, semua boleh leave sekarang. Terima kasih. Bye. Bye, Cikgu. Bye. Okey, Cikgu Rosida.